Hello, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Akmal Syarina dari Farmasi Duyung Gemencing. Okey, hai, selamat petang. Hari ini kita lihat bersama Duyung, iaitu yang bertajuk betul ke makan kismis boleh jadi pandai? Okey, kita tengok apa itu kismis. Okey, kismis ni dia diperbuat daripada anggur yang dikeringkan dan dijadikan kismis. Okey, anggur ni ada beberapa jenis, iaitu raisin yang bersaiz besar dan dia gelap, dan kedua ada sultana. Sultana ni yang berwarna hijau, yang blackcurrant yang jenis kecil sikit dan dia berwarna gelap lah, tak ada biji. Okey, dia anggur ni daripada Ireland, New Zealand dan Australia. So, sebaik-baik anggur yang makin tua dan makin kering berbanding dengan anggur segar. Ya. Okey, kita pergi dekat khasiat kismis ni lah. Kalau kita consume dia, kita dapat apa kan? Okey. First of all adalah buah kismis ni sejenis buah yang tidak mempunyai kolesterol dan lemak di dalamnya. So amat selamatlah kalau kita nak konsum dia untuk kesihatan kita. Dia tak mengganggu pun kesihatan kita. Dan kedua adalah kismis ni kaya dengan antioksidan yang bagus untuk mereka yang mempunyai masalah batuk ataupun yang berkahak. Sebabnya dia dapat membantulah sesiapa yang ada masalah tu. So makan buah kismis ni selalu sesiapa yang ada masalah batuk dan kahak ni, dia dapat membantu. Selain tu dia bagus untuk menguatkan usus bagi sesiapa yang mempunyai masalah usus yang lemah. So boleh ambil kismis ni lah. Next adalah dia kismis ni bagi tenaga yang segera dekat kita. Sebab apa? Kismis ni mempunyai kandungan gula yang tinggi, iaitu 70. So dia untuk bagi tenaga tu cepat lah. Dan sesiapa yang memandu, contoh memandu dalam jarak jauh ke kan, rasa mengantuk, rasa tak bertenaga, boleh bekalkan kismis untuk tambah tenaga dengan segera. So dia boleh atasi lah rasa mengantuk tu, dan kita rasa bertenaga untuk drive jauh-jauh. Okay. Dia membantu untuk pulih tenaga kita lah. Selain tu anggur dalam pembuatan kismis tadi, anggur yang telah menghasilkan sebatian, iaitu hydroxymethylfurfural, iaitu sebatian tu dia menghasilkan kismis tu, dia buatkan kismis tu rasa manis. Sebab tu kalau kita makan kismis tu terasa manis kan. Sebatian tu yang menghasilkan kismis tu rasa manis. Okey. Dan kismis ni mempunyai banyak vitamin, iaitu salah satunya adalah vitamin B6. Vitamin B6 dia dapat mencegah pengekalan air dan membolehkan penukaran karbohidrat kepada tenaga. Memang baguslah. Lepas tu selain tu dia diperkaya dengan mineral iaitu zat besi, potasium, magnesium, kalsium. Zat besi ni dia boleh dan tisu-tisu badan yang rosak. Itu dia punya function zat besi lah. Yang potasium pula, dia mengoptimum kadar denyutan jantung supaya sentiasa normal dan mengekalkan tekanan darah. Yang tu function potasium lah dalam tubuh badan. Magnesium pula, magnesium baik untuk sistem saraf, fungsi otot dan penukaran kepada tenaga juga. Itu magnesium. Yang kalsium pula, kalsium dia membina tulang dan gigi yang baik. Itu antara vitamin dan mineral yang dapat membantu badan kita lah, yang ada dalam kismis. Okey, selain tu kismis juga mempunyai vitamin C. Vitamin C
adalah meningkatkan sistem imun badan. Selain itu, dia boleh dia berfungsi untuk pembentukan kolagen dan penyerapan zat ke dalam tubuh badan. Itu function vitamin C lah. Okey, menurut California Rising Marketing Board, dia mengatakan yang makan kismis ni dia akan membuatkan kita jadi lebih kenyang, kita kenyang lebih lama. So kita boleh gantikan snack kita kepada kismis ni lah. Sebab apa? Dia buatkan kita jadi kenyang lebih lama. Selain tu dia pun berkhasiat kan, dia sihat. So kita gantikan snack kita daripada kita makan macam tak memberi apa-apa untuk tubuh badan kita kan. So kita gantikan dengan kismis. Dapat banyak khasiat satu, dapat kenyang lebih lama satu. So kita dapat lindungi diri kita dari makan yang berlebihan lah. Okey. Lepas tu, okey, makan kismis ni boleh jadi pandai ke? Sebenarnya okey, kalau tengok dalam khasiat untuk khasiat dalam kismis ni sebenarnya makanan untuk otak. Sebab apa? Kismis ni dia mempunyai kandungan mineral bernama boron. Boron ni merupakan mineral penting untuk fungsi otak yang baik. Selain tu, dia meningkatkan penumpuan, koordinasi tangan dan mata serta meningkatkan memori. Tu function boron lah dalam kismis, tapi kuantiti dia sangat sikit. Dan boron juga membantu menggalakkan fungsi mineral penting seperti kalsium dan magnesium tadi. Itu function boron lah. So kismis ni memang makanan untuk otak, tapi tak bermakna dia membuat kita jadi pandai. Kalau kita makan kismis jadi pandai, tak payahlah kita pergi sekolah kan. So ni kismis ni hanya alternatif untuk kita menguatkan memori lah. So kita akan jadi pandai apa semua. Tapi kita tetap kena pergi sekolah, kena belajar, kena membaca, kena buat kira-kira, kena mengulang kaji apa semua. Okey. Kismis ni pula dari perspektif Islam, dia selalu dikenali oleh dekat pelajar tahfiz, pelajar yang sekolah pondok kan. Sebab apa? Ulama-ulama dahulu dah mengetahui kebaikan kismis ni kerana ia baik untuk hafalan dan kecerdasan minda, dan ditambah dengan bacaan ayat-ayat suci untuk meningkatkan kecerdasan otak. Selain tu banyaklah surah-surah yang diamalkan untuk kecerdasan otak dan minda dan untuk penerangan hati lah. Salah satunya adalah membaca bismillah 6 kali sebelum makan kismis, mencerahkan akal. Itulah dia punya di antara khasiat-khasiat kismis ni. Dan berapa yang kita perlu makan untuk satu hari? Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang makan 21 buah kismis merah setiap hari, maka dalam tubuhnya tidak akan terdapat hal yang tidak disukai. Okey, so dah terjawab lah berapa yang kena makan kan. Mengikut sunnah 21 biji lah. Okey, suka saya nak share dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Tarikh At-Ta'alluq, karya Al-Alamah Syekh Burhanuddin Az-Zanurji. Anggur kering atau kismis dapat menghilangkan lendiran atau kahak dalam kepala. Lendiran dalam kepala tu boleh menyebabkan otak kita menjadi lembab. So lendiran yang banyak berpunca daripada tabiat pemakanan kita yang berlebihan. So macam yelah kan, ada orang kata kalau kita terlampau banyak makan, so otak kita jadi lembab. Sebab tu kadang-kadang kita bila
Tu salah satulah otak kita jadi macam tak berfunction sempurna kan. Tapi jangan pula ambil berlebih-lebihan kismis ni, sebab dia boleh menyebabkan lendiran itu menjadi semakin banyak. So ambil sebanyak yang diperlukan je lah. Macam Rasulullah pesan 21 biji sehari. Wallahu alam lah. Okey. So yang makan kismis boleh jadi pandai tu bukanlah nak kata makan kismis sahaja boleh jadi pandai. So kismis ni hanyalah alternatif untuk menguatkan minda, menerangkan hati. So kita amalkan kismis ni sebab khasiat dia. Kita ambil dari faedah dari ulama-ulama terdahulu. So kita amalkan dia sebagai alternatif je lah. Okay. Kismis yang boleh diamalkan lah iaitu doa. Kismis doa dia ada dalam kotak. Dan kemudian ada kismis Tok Guru. Kismis Tok Guru, nampak tak? Dia dalam botol lah. So dekat kismis Tok Guru ni dia ada aturan yang disyorkan, iaitu dewasa 7 hingga 11 biji, kanak-kanak 5 hingga 7 biji, kalau hafiz dengan hafizah 21 biji. Macam Rasulullah pesanlah suruh makan 21 biji. Kalau yang kismis doa ni dia dah dibacakan doa lah dalam kismis ni. So untuk penerangan hati dan kecerdasan otak dan minda, memang baguslah kalau kita consume kismis ni. Sebab banyak khasiat dia yang terkandung kismis tu. So kalau makan kismis jadi pandai ni, taklah. Cuma kita sebab kita sebagai alternatif kan, kita tetap juga kena usaha pergi sekolah, usaha belajar pandai-pandai. Kismis ni hanya membantu. Setelah makan kismis tu jadi pandai, cuma dia membantu je lah. Okey, setakat tu sajalah sharing saya petang ni. Semoga ianya bermanfaat dan memberi sesuatu kepada anda semua. Sekian sajalah daripada saya. Semoga ianya bermanfaat. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.